Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel AR Reaction. Pada hari semalam, saya telah upload 2 video tentang agama Bahai. Dan dalam salah satu video tersebut menyatakan bahawa di dalam surat kelahiran Long Tiger tertulis agama Long Tiger sebagai Bahai. Jadi persoalannya, adakah sebenarnya Long Tiger seorang Muslim ataupun sebaliknya, iaitu penganut agama Bahai, iaitu agama ciptaan terkini. Jadi untuk merungkai persoalan ini, saya ingin membawa anda untuk mendengar apa kata Ustaz Punggah dalam video beliau yang bertajuk Adakah Long Tiger Islam? Saya harap saya dapat menemui jawapan kepada persoalan saya tadi dalam video ini. Sama-sama kita dengarkan. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua netizen? Harap semua sihat dan still at home, masih dalam PKP. Baru-baru ni kita digemparkan dengan satu tragedi Alung Tiger. Dan kemudian bila berlaku peristiwa tu, maka hari ni ada orang bertanya-tanya, ada orang mengatakan Alung Tiger ni ajaran mengikut ajaran Bahai ataupun Baha lah. Jadi ada netizen tanya saya, apa itu ajaran Baha? Jadi saya nak terangkan di sini, ajaran Baha ni satu ajaran yang telah wujud lebih kurang dalam abad ke 18 ke 19, di antara tu 18 ke 19 Masihi. Kita sekarang ni abad ke 20. Jadi ajaran Baha ni boleh juga disebut sebagai Bahaiyah. Ada juga dikenali sebagai Bahaiyah ataupun dikenali juga dengan Babibiyah. Ada juga yang sebut macam tu, tapi kita lebih kepada Bahaiyah lah. Bahaiyah ini lebih senang kita sebut. Dan kalau kita lihat pengasas dia ni adalah Ahmad Al-Ahsai. Ahmad Al-Ahsai ni asal dia daripada orang Yahudi Inggeris, orang Yahudi Inggeris yang mendiami di Iran, dan dia ini juga daripada ajaran Syiah jugalah, terbahagi kepada ajaran Syiah. Kalau kita tengok gitu, selepas mana Ahmad Al-Ahsai ini memperkenalkan ajaran Bahaiyah ini, dan kemudian diambil pula oleh dikembangkan pula oleh Muhammad Ali Al-Shirazi. Muhammad Ali Al-Shirazi ini dia salah seorang daripada Imam 12 Syiah. Dia salah seorang daripada Imam 12 Syiah. Imam 12 Syiah ni kita tahulah Syiah ni macam mana dengan Islam. Islam ni, adakah Syiah ni Islam? Jadi orang bertikai juga, adakah Syiah ni Islam? Jadi bila Syiah ni pun orang bertikai adakah dia Islam, maka Bahaiyah ni pun kita akan tengok di mana kesilapan, adakah dia ni sesat ataupun dia ni tergolong di kalangan orang yang murtad atau terkeluar daripada Islam. Jadi selepas Muhammad Ali Al-Shirazi ini salah seorang daripada Imam 12 Syiah, dan kemudian dia keluar daripada Syiah dan dia memperkenalkan satu mazhab atau memperkenalkan satu ajaran disebut sebagai ajaran Al-Bahiyah inilah, Bahai ini. Dan kemudian ajaran dia ini juga telah dikembangkan oleh Baha Al-Husain. Dikembangkan pula oleh anak murid dia ataupun pengikut dia, disebut sebagai namanya Baha Husain. Baha Husain ini pada tahun 8 abad ke-18 bukan 1825 Hijrah Masihi, satu muktamar, satu perjumpaan diadakan. Dan kemudian bila diadakan kemudian dalam perjumpaan tadi diisytiharkan Bahaiyah ini, ajaran Bahaiyah ini, kumpulan Bahaiyah ini keluar daripada Islam. Kalau kita lihat ajaran yang terkandung dalam Bahaiyah ini, dia mengambil ajaran Yahudi
dia mengambil ajaran Nasrani, dia mengambil ajaran Buddha, dan dia mengambil ajaran Islam dicantumkan sekali, dan ada lagi lah ajaran-ajaran yang lain dicantumkan, dijadikan sebagai ajaran Bahaiyah. Kan? Jadi kemudian bila kurun ke-18, 1825 Masihi lebih kurang, dia isytiharkan mengatakan ajaran pengikut-pengikut yang mengikut ajaran Bahaiyah ini keluar daripada Islam. Mereka tak nak ikut Islam, mereka keluar daripada Islam. Dan kemudian kita tengok ni, saya ambil sikit lah. Pengasas dia tadi ni mengatakan dia ni adalah satu-satunya, dia ni adalah Imam Mahdi. Yang pertama ni dia mengatakan dia ni adalah dilantik sebagai Imam Mahdi. Allah telah melantik dia sebagai Imam Mahdi. Ni sinonim sangat. Banyak orang nak jadi Imam Mahdi. Hari ni orang Melayu pun ada nak jadi Imam Mahdi juga. Banyaklah orang nak jadi Imam Mahdi ni. Di Indonesia pun ada, di Mesir pun ada, di Arab pun ada mengaku Imam Mahdi, di Melayu, di Malaysia pun ada nak menjadi Imam Mahdi. Banyak sangat Imam Mahdi ni. Dan salah satunya pengasas dia mengatakan dia ni adalah Imam Mahdi yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih teruk lagi, pengasas dia mengatakan bahawa dia ni adalah jelmaan Allah. Dia ni adalah jelmaan Tuhan. Lagi ni lebih dahsyat lah, dia mengatakan dia ni adalah jelmaan Tuhan. Dan kemudian dan dia ni juga telah menasahkan ataupun membuang Al-Quran. Dia kata ajaran Bahai ni, depa telah pengasas dia telah mencipta satu kitab yang bernama Kitab Al-Bayan. Dan Kitab Al-Bayan ini menasahkan, membuang, menghapuskan Al-Quran. Dia kata Al-Quran tak boleh pakai dah, sebab Al-Quran ni dah lama, maka dia pakai kitab baru, iaitu dinamakan Kitab Al-Bayan. Dan kemudian orang-orang Bahaiyah ini juga, mereka ini berpuasa juga seperti orang Islam berpuasa di bulan Ramadan, tetapi mereka hanya berpuasa selama 19 hari sahaja. Mereka tidak berpuasa selama sebulan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Iaitu diwajibkan ke atas orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala berpuasa di bulan Ramadan seperti mana puasa yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, yang diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, ayyaman ma'dudat, iaitu hari-hari yang tertentu. Maka bagi umat Islam berpuasa di bulan Ramadan itu adalah wajib. Tetapi pengikut Bahaiyah ini hanya berpuasa di bulan Ramadan hanya selama 19 hari sahaja. Kita ni berpuasa di bulan Ramadan ni selama sebulan, sehingga terbitnya anak bulan di bulan Syawal. Kan barulah kita boleh kita berbuka, kita merayakan hari raya Aidilfitri. Dan kemudian kumpulan Bahaiyah ini juga, mereka ini melaksanakan solat. Solat mereka 9 rakaat. Unggah kita yang 3 rakaat pun kelang kabut, yang 2 rakaat pun kelang kabut. Mereka ni solat mereka 9 rakaat. 9 rakaat dilakukan satu hari 3 kali. Unggah. Orang Islam melaksanakan solat 5 waktu dalam satu hari. Tapi mereka ni melaksanakan solat 3 kali dalam satu hari. Itu pula 9 rakaat. Ni ajaran yang dibawa oleh Baha Al-Husain, Jadi dan kemudian ni ajaran yang dibawa oleh ajaran Bahaiyah ini. Dan kemudian yang dahsyat juga, ajaran mereka yang mengatakan bahawa alam ni adalah kekal. Bumi kehidupan kita ni adalah kekal. Dunia kita adalah kekal. Ni kehidupan. Dia tak ada kiamat. Tak ada perhitungan. Tidak ada syurga dan tidak ada neraka. Kan. Sebab tu kalau kita tengok mudah sangat alung peniaga kita mengatakan Nabi Muhammad pun bukan daripada kalangan orang Melayu. Ni mudah sangat. Pasal kita ni nak menyebut Nabi SAW ni pun kita nak kena berhati-hati, takut kita menjadi murtad disebabkan kita mencaci, kita memfitnah Nabi SAW. Dan kemudian dan yang kita sebut tadi, dan mereka ini juga pengasas dia telah bersepakat keluar daripada agama Islam pada kurun 1800
25 Masihi. Dah keluar dah beragama Islam. Jadi yang mengikut dia tadi ni, adakah masih lagi beragama Islam? Itu menjadi satu persoalan. Kita kena lihat pada i'tiqad dan kepercayaan, kita kena lihat kepada majlis fatwa. Dan maka majlis fatwa pada tahun 1 Jun 2003, Jabatan Mufti Majlis Fatwa Jabatan Mufti Negeri Sabah telah mengeluarkan bahawa ajaran Bahaiyah ini adalah sesat, dan barang siapa yang mengamalkan ataupun melakukan ajaran Bahaiyah ini, maka dia kemungkinan boleh berlaku murtad, keluar daripada Islam. Unggah kita. Jadi kalau siapa yang mengikut ajaran Bahaiyah ini, banyak-banyak bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faruddu ila Allah wa Rasul, kembalilah pada Allah dan kembali kepada Rasul. Mudah-mudahan mereka ini mendapat petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ajaran Bahaiyah ini juga mereka menghadap kiblatnya ke arah Palestin, ke arah Palestin, Baitul Maqdis. Kita sebut Baitul Maqdis. Bukan menghadap ke arah Baitullah, sebab pengasas dia dikebumikan, ditanam di Palestin. Maka mereka menghadap kiblat dia ke arah Palestin. Jadi kita jangan ikut. Dan kalau yang mengikut ni, jadi tuan-tuan, netizen boleh justifikasi sendiri, adakah ajaran ini adalah ajaran yang sesat, ataupun orang yang menganut ajaran ini adakah kafir atau adakah murtad. Itu netizen boleh fikir sendiri dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada dalam ajaran Bahaiyah ini. Jadi tanda soal, adakah Long Tiger adalah Islam? Wallahu a'lam. Okey, satu perbincangan yang agak menarik. Bagaimanapun persoalan saya tidak terjawab kerana akhirnya Ustaz Punggah mengakhiri video beliau dengan satu persoalan yang sama, iaitu adakah Long Tiger seorang Muslim. Jadi saya tidak mahu menghukum atau saya tidak mahu membuat kenyataan bahawa Long Tiger bukan Islam, sebab kenyataan begitu perlu keluar daripada mulut beliau sendiri, kerana kita tidak tahu sama ada beliau sudah bertaubat ataupun bagaimana, di luar pengetahuan kita. Semuanya berbalik kepada beliau sendiri. Like, comment, and subscribe.